Adakah sebab Abang Ali ni berubah, sebab Abang Ali ni kena musibah, ataupun macam mana? Mungkin Abang Ali nak kena penjara ke apa? Cuba Abang Ali kita kongsi. Dia orang nak tahu ni. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Semenjak saya berubah, bagi saya ni sebelum saya mati. Sebelum mati, okey, baik. Sebelum saya mati. Kalau saya mati macam mana Ustaz? Kejahatan saya dulu, kalau saya dah mati macam mana? Oh, maknanya Abang Ali terfikir, baik-baik aku berubah sekarang daripada sebelum aku mati. Betul. Sampai bila kita dah nak bertobat. Betul tak? Betul. Sebab kita ni dah sedar dengan diri kita ni siapa saya. Dulu ni siapa saya, cari makan saya ni dulu macam mana saya cari makan. Tapi saya Ustaz, betul lah kata Ustaz tadi tu. Saya walaupun saya dapat beribu-ribu satu hari dulu. Ni bukan saya bercerita kosong. Saya bercerita, kalau saya bercerita kosong maknanya saya menipu Ustaz. Ini pengalaman saya dulu. Memang saya dulu orang dipandang saya ni kalau ni memang international. Boleh lah dikatakan. International lah. Boleh lah dikatakan. Okay. Kan? Dia pause sana, pause sini, tak kira apa pun. Kan? Tak fikir kesusahan orang lain. Baik. Orang yang jual bandel ke, jual baju yang dah terpakai tu, saya pun pergi pau. Oh iya ke? Tapi harga dia lain. Zalimnya Abang Ali. Memanglah dulu zalim. Tak ingat, tak tahu. Ingat kita ni ego. Sekarang ini tak, saya ego dengan diri kita sendiri. Sekarang tak Ego dengan pujian kawan-kawan. Oh, Abang Ali ni berani dulu. Langgar je lah Abang dia. Betul. Ada Adinda Usop tadi. Saya ni tak boleh bercakap apa. Sebab saya ni tak belajar. Saya ni orang yang jahil. Tahu-tahu saya langgar. Saya dah biasa dah saya langgar macam ni. Kan? Abang cerita banyak susah Abang Ali Buat cerita banyak susah. Buat apa nak cerita banyak? Langgar kan je. Langgar je lah kan. Yang penting kita dapat duit. Betul tak? Itu dululah. Tengoklah apa yang dia orang buat ke situ. Tapi saya satu Ustaz. Okey. Saya tak pernah kacau bangsa-bangsa saya sendiri. Contoh macam saya dulu Ustaz. Dekat Ampang lah. Kat tempat saya lah. Kat tempat saya duduk ni. Kat tempat saya ni. Tapi walaupun dia ada tempat orang cari makan, bangsa orang lain cari makan kat situ, saya akan masuk, saya akan try. Tapi saya tengok kalau bangsa saya yang ada kat dalam, saya bertanya siapa jaga? Oh, si Pulan. Oh, bangsa saya juga yang jadi Abang Ali tak langgar? Tak langgar. Sebab saya fikir dia pun ada anak bini. Betul tak? Dia pun ada bini nak bagi makan. Biarlah saya cari tempat lain lagi. Tapi sekarang start berubah, tak kira bangsa sendiri, kalau tempat haram Abang Ali langgar. Tapi kalau dia menipu Ustaz, walaupun bangsa saya sendiri, saya langgar juga. Betul tak? Itu cara saya dulu. Tak kira lah apa kan. Tapi Alhamdulillah lah saya makin lama sampai bila walaupun saya beribu-ribu dapat duit pun rumah menyewa juga Ustaz. Allahu Akbar. Tak ke mana duit, mana duit yang saya dapat tu tak ada berkat. Tak ada berkat. Betul Ustaz. 30,000, 40,000 satu malam. Saya tengok kawan saya sendiri. Kerja dia kerja kontrak Ustaz. Gaji dia RM80 satu hari. Betul tak? Bini dia RM1,100 sebulan. Satu bulan gaji Ustaz. Anak 5. Anak 5. Masa saya pergi masih tengok. Ya Allah. Awak ni kerja apa? Saya kerja kontrak, kalau hujan pun tak kerja. Gaji satu hari berapa? RM80. Isteri awak kerja gaji berapa? 1,100. Ya Allah, saya tengok rumah dia Ustaz. Memang rumah sendiri, dia tak sewa. Dia beli tanah sendiri, dia buat rumah sendiri. Dia Ustaz. Apa yang saya tengok dalam rumah dia semua cukup. Semua cukup. Anak dia sekolah tinggi-tinggi semua, ada 5 orang anak. Allah, itulah keberkatan. Itulah yang saya tengok. Ya Allah, satu hari dia tak sampai RM200 gaji dia. Kenapa dia boleh hidup macam ni? Sedangkan saya dulu Ustaz, saya dapat lebih daripada dia. Saya menyewa lagi ke rumah Ustaz. Anak satu je saya. Anak satu je pun masih kecil lagi. Anak saya sekarang dah besar lah Ustaz. Dah umur 21 dah anak saya. Perempuan. Dah habis belajar. Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah saya tengok saya hidup saya macam ni. Sampai bila saya nak macam ini hidup saya. Makin lama saya makin dosa saya orang banyak. Makin lama orang banyak lagi benci pada saya. Tukarlah saya cara. Saya adalah member saya. Satu kawan saya bawa saya. Abang Ali tak buat apa-apa sekarang. Ikut saya tolong tak, orang. masa tu Abang Ali tak buat apa-apa. Abang Ali buat apa ni? Kenapa tak buat apa-apa? Dia orang nak tahu ni. Oh,
Abang Ali kan kerja pergi ke langgar sana, langgar sini, langgar sana, langgar sini. Tiba-tiba tak ada buat apa-apa. Saya biasa Ustaz. Saya ada bisnes sendiri. Saya ada gym sendiri. Gym. Maknanya saya gatal. Saya ni macam ego. Diri saya ni ego. Betul tak? Tak apalah, walaupun saya ada bisnes, saya cari lagi luar yang benda-benda macam tu yang merusakkan diri saya sendiri. Yang merusakkan saya sendiri. Pergi sana tak balik rumah 3 hari 3 malam. Gosok gigi dalam kelab malam. 3 hari 3 malam tak balik rumah, gosok gigi dalam kelab malam. Gosok gigi pakai lika ke apa? Ada kat situ Ustaz. Ada. Beli kat 7-Eleven. Macam tu lah. Ingat pakai itulah kejahilan. Bagi saya fikir-fikir, ya Allah, saya ni dah jahil saya ni. Saya buat benda-benda yang tak elok lagi. Apa nak jadi pada saya? Sampai saya sekarang Ustaz, dulu Ustaz, ini pengalaman saya. Sampai saya menipu pakcik saya. Menipu makcik? Menipu pakcik dengan makcik saya. Jahatnya Bali. Saya pergi rumah pakcik saya, dah maghrib. Waktu saya masih ingat lagi Ustaz. Kalau saya ingat sekarang, ya Allah, kenapa saya buat macam ni? Pakcik saya, Ali pergi bilik air ambil sembayang. Lepas sembayang nanti kita makan sama-sama. Ustaz, saya pergi bilik air Ustaz. Tapi saya cuci muka, cuci kaki, masuk bilik, lupa niat. Duduk dalam. Tak, masa tu saya nak tanya, niat ambil sembahyang ingat tak? Niat tu ada Ustaz, tapi niat tahu. Niat ambil sembahyang lawai tu. Saya tak bagi, cuma cuci muka jangan cuci kaki je Ustaz. Cuci kaki, basah muka. Tak baca lah. Lepas tu masuk bilik, duduk kat dalam. Dalam 10 minit keluar balik. Itu je. Pakcik saya dah sembahyang. Dah. Jom makan, jom. Tak, masa tu pakai kopiah tak? Tak pakai. Rambut saya dulu yang macam pendek je macam tu Ustaz. Saya tak pernah rambut panjang. Masa tu ada rantai emas tak? Masa tu pakai rantai emas tak? Memanglah Ustaz. Ini sendiri pun tahu. Saya dulu mula-mula masuk PPIM tak tahu saya PPIM ni apa. Saya tak tahu. Rupa-rupanya saya duduk kat situ. Pakai baju konong gangster lah, konong taiko lah, kan? Taiko tak ada, tahu dia orang lagi kuat daripada saya, biasalah ego. Betul. Pakai emas, pakai rantai, habis lah. Cincin semua cap katak punya lah. Cincin emas semua. Katak punya. Biasalah gangster lah konong. Ikut siapa? Ikut macai, ikut asing. Gangster. International. Konong kita ada nombor punya. 5 star. Ada nombor. Ego tak tahu Ustaz. Namanya orang jahil, tak ada orang nak tegur saya kat situ walaupun saya pakai emas, pakai rantai. Bukan. Tak berani nak tegur. Kalau macam itu siapa nak tegur Abang Ali? Tapi alhamdulillah Ustaz. Takut tegur makan berubuk. Tapi saya sedar sendiri. Saya duduk kat depan tu, saya tengok ke atas, ada tulisan kat situ, Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Saya terbaca kat situ, saya pandang diri saya. Allah. Maknanya saya pakaian benda-benda macam ni tak sesuai bagi saya kalau saya duduk kat situ. Allahu Akbar. Tapi silap kawan saya juga Ustaz. Dia ajak saya. Dia ajak macam mana? Bang, jom tolong saya bang, tolong bantu orang. Bantu orang apa? Bantu orang, kita langgar-langgar tempat alun. Langgar-langgar tempat alun. Boleh, tak ada masalah. Saya tengah free ni. Saya kan tengah free, jomlah. Ikutlah. Dia tak dibagi tahu penjelasan pada saya. Itulah apa masalah dia, tak bagi penjelasan pada saya. Dia start dari berubah tu Abang Ali tengok Persatuan Pengguna Islam Malaysia dan Allah SWT tu memang Allah SWT. Saya dah tengok kat situ Persatuan Pengguna Islam Malaysia, saya pakai rantai, pakai emas, pakai cincin semua Ustaz. Maknanya saya tak sesuai lah Ustaz. Saya fikir-fikir lagi baik saya buang lah emas ni. Jangan buang. Bukan buang lah, saya tanggalkan semua, tinggal lah kan. Tinggal dekat rumah. Yelah tak. Bagi bini pun tak nak pakai. Yelah, siapa nak pakai cincin cap katak. Cap katak. Buat apa nak pakai? Yelah betul lah. Rantai cap naga dia kata kan. Dia bukan bini pun tak nak pakai. Lepas tu saya simpanlah. Simpan sampai sekarang ada lagi? Ada lagi? Mak saya pun tak nak pakai. Oh iya ke? Tak nak pakai, cap katak. Abang Ali jangan lupa bayar zakat. Saya simpan dia dulu. Jangan lupa bayar zakat. Sampai sekarang simpan. Lepas tu Ustaz, alhamdulillah lah saya teringat makin lama makin saya dekat dia. PPIM ni macam-macam orang jumpa Ustaz. Betul. Ustaz ke, ada ke, semua ada. Bertanyalah, belajar sikit-sikit. Alhamdulillah lah bagi nampak jalan yang kecil. Itulah saya tengok. Itulah. Abang Ali, saya nak tanya, Abang Ali anggap saya ni macam adik ke, macam mana? Macam anak ke macam apa? Saya pandang Ustaz ni macam anak, tapi orang panggil Ustaz ni Ustaz. Tapi bagi saya Ustaz ni Ustaz K-pop. Tak, tapi Ustaz apa? Ustaz K-pop. Tak. Abang Ali anggap saya ni adik ke, anak ke macam mana?
Alah, janganlah panggil anak tua sangatlah. Okey, Saya adik lah, adik. Saya panggil adik ya. Okey, jadi panggil Abang Ali adik. sebagai adik, cincin katak tu bagi saya satu. tak boleh. Kalau simpan. Kalau ada simpan lagi. Simpan Kita lagi, adik-beradik, Ustaz. cerita adik-beradik. Sayang Ustaz. Tapi saya tak nak pakai. Saya tak nak pakai dah. Aduh, Tak nak ya pakai. Allah ya Rahman. Itulah. Kalau saya pakai maknanya saya malulah dengan ustaz saya ni, tu, guru saya tu. ni. Tak, itulah. Jangan Kan? jangan cerita dengan ustaz. Saya dah aja kata saya dah ajar Abang Ali ni haram dan dosa ni, takkan tak pakai lagi dia katakan. Jangan cerita dengan dia. Kita dua-dua je lah. Nanti kita berita belakang. Ustaz panggil dari abang ke? Maknanya ini abang adik puli abang. Tak, bukan. Tak boleh. Okey. Jadi itulah antara perubahan hati Abang Ali terdetik untuk berubah adalah disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi hidayah.